dekat Sarawak ni. Nama dia ada yang Kamal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlillahu fala hadiyalah. Allah Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaish wa tunalul bihir raghaib wa husnul hawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumin lak. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana zidna ilman fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharap muslimat boleh penuhkan ruang yang depan ni. Sakit duduk bawah sebenarnya, ya kak? Betul tak? Duduk atas kursi selesa sikit. Tolong penuhkan. Tolong dekatkan. Tak masuk kamera lah. Tolong dekatkan. Silakan. Ke depan lagi, ke depan. Pahala besar ni duduk depan ni. Depan ni lagi pahala banyak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati tuan rumah, sekeluarga, yang dihormati muslimat, akak-akak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sekiranya engkau mengasihi aku, fattabi'uni, maka ikutlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyukai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Mengasihani. Apa khabar semua? Baik, alhamdulillah, sihat. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan kita pada petang ini nak menerangkan tentang kelebihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya bacakan tadi dalam surah Al-Imran, Allah menerangkan, kalau kamu cinta Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikutlah. Ikutlah siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayangilah Nabi. Yuhibbukumullah, dan Allah Subhanahu wa taala akan jadi kasih kepada kamu. Sebab itulah muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah mengangkat kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dan mengangkat sekali manusia. Allah sebut kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Hai manusia, hai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu adalah kuntum khaira ummah, sebaik-baik ummah. Sebab itu tuan-tuan, Al-Imam Al-Qurtubi dalam mentafsirkan tafsirnya menyebut, apabila dia mentafsirkan surah Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala mengulang sebanyak 31 kali. Apa yang Allah ulang? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Hai manusia, nikmat apa lagi yang kau merasakan tak cukup Allah Subhanahu wa taala bagi? Dan engkau menghina nikmat yang Allah bagi. Yang kau dustai nikmat yang Allah bagi. Apa nikmatnya? Allah sebut bukan sekali, sebut 31 kali. Dan Al-Imam Qurtubi bila dia mentafsirkan ayat ni tuan-tuan, dalam surah Ar-Rahman, dia menyebut 4 nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, nikmat apa tuan-tuan? Pertama, nikmat Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai makhluk Allah. Ya, macam-macam nikmat Allah jadikan makhluk Allah. Ada juga Allah Subhanahu wa taala jadikan makhluk Allah, tapi bukan manusia. Kata makhluk Allah tak? Makhluk Allah. Setiap yang kena jadi itu makhluk. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang kekal abadi. Ni, kita dijadikan makhluk Allah. Yang kedua, dia menyatakan yang paling besar apa dia? Kita dijadikan sebagai manusia. Allah sebut walaqad karramna bani Adam. Aku muliakan manusia ni, anak Adam ini. Allah muliakan. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insan yang paling terpilih. Daripada segi adabnya, daripada segi akhlaknya, daripada percakapannya, daripada memimpin negaranya, daripada berniaganya, hatta semua. Suami yang baik, manusia. Allah muliakan. Dan seterusnya, yang ketiga, Allah jadikan manusia itu kita beruntung. Kenapa? Manusia itu Allah jadikan kita beriman lah kakak. Ada tak manusia yang Allah tak jadikan dia beriman? Ada. Malah kita ni bersyukur, dalam banyak-banyak insan Allah pilih kita duduk dalam majlis ilmu. Kita sayang menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, kita beriman, kita jaga iman kita. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala nakkan kebaikan, yufaqihu fiddin. Allah Taala akan fahamkan dengan agama. Jadi kita hadir ke kuliah di rumah Encik Asyik ni, ketua kampung, sebagai apa? Kita sayang Nabi. Bila kita sayang Nabi, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa kita sayang. Iman kita akan menaik dan meningkat. Bila iman kita naik dan meningkat, barulah Allah Subhanahu wa taala sayang kita. Ini kalau pukul 3 kita tengok Hindustan, tak dapat apa. Dapat apa tuan-tuan? Dapat juga ustaz. Dapat tengok je lah. Tapi kita duduk dalam majlis ilmu, Allah Ta'ala bagi kita pahala. Lagi-lagi kita duduk dalam bulan Rabiul Awal, memperingati Rasulullah SAW, maka pahalanya bertambah-tambah tuan-tuan. Yang keempat, Al-Imam Qurtubi menyatakan, setelah Allah Subhanahu wa taala campakkan orang beriman, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa ada orang yang beriman. Zaman kita pun ada orang beriman. Yang keempat, Imam Qurtubi kata, kita wajib bersyukur kerana kita dijadikan oleh Allah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, kita wajib bersyukur jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Al-Quran sebut, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu ni umat yang terbaik antara kalangan manusia. Tapi jangan suka jadi umat terbaik. Ada yang kita kena buat. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar.
Ni yang kerja kita kena buat. Buat kebaikan dan cegah mungkar ni. Ni, umat nak jadi umat yang terbaik. Jangan duduk diam je. Orang buat salah, kita tak berani tegur. Anak kita tak solat, kita tak berani tegur. Anak kita tertutup aurat, kita tak berani tegur. Tak jadi yang terbaik, tuan-tuan. Maka muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada dalil inilah antaranya mengiktiraf kita ni selaku umat yang terbaik. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW ni pilihan Allah seperti mana saya menyebut dalam Al-Quran tadi. Fattabi'uni, ikutlah aku, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, poin kita pada petang ni, kalau ikut Nabi saja tuan-tuan, kita dah selamat dunia akhirat. Sebab apa? Sebab Nabi bawa Al-Quran. Antamassaktum bihima lan tadillu abada. Kalau kamu berpegang pada dua perkara ini, kamu akan selamat dunia akhirat. Apa dia? Al-Quran wa sunnati. Quran dan sunnah aku, kata Nabi SAW. Cukup. Sebab itulah, bila kita sebut fattabi'u, asalnya itba', ikut. Ikut Nabi, apa yang Nabi buat. Kita bukan nak menceritakan kisah siapa nama ibu Nabi. Itu saya dah cerita pada kuliah yang lepas, tuan-tuan. Abu Talib siapa. Kita nak motivasi supaya kita lebih cinta pada Nabi. Kita sayang pada Nabi. Yang mana Nabi SAW, Sayyidina Anas bin Malik. Satu ketika Sayyidina Anas bin Malik ni dia berada di Madinah. Memang dia pun di Madinah. Maka Sayyidina Anas bin Malik ni diberikan oleh ibunya kepada Nabi SAW. Siapa nama ibunya? Ummu Salim. Dia bagi. Dia kata kepada Rasulullah SAW, kamu jagalah anak aku ni. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tuan-tuan, dia bukan hidup 3 hari dengan Nabi. Dia hidup 10 tahun dengan Nabi SAW. Nabi wafat, dia masih ada lagi, tuan-tuan. Hebatnya Anas bin Malik ini. Maka dia menjadikan dirinya menghambakan kepada Rasulullah SAW. Satu hari dia menangis. Dia nampak Nabi, dia menangis. Nabi kata, kenapa kau menangis ya Rasulullah? Hadis daripada Bukhari dan Muslim. Menangis. Anas bin Malik menangis. Dia kata, ya Rasulullah, engkau akan pergi. Aku ni bagaimana? Umat engkau ni bagaimana? Ya Rasulullah, dekat mana aku akan dapatkan kau bila engkau telah wafat? Nabi senyum. Nabi kata, wahai Anas, kamu akan dapatkan aku di syurga. Nabi kata, sebelum aku masuk syurga, di mana engkau akan ada? Di mana engkau akan ada? Apabila aku meninggal dunia. Nabi kata, jangan takut kau masuk syurga. Maka tuan-tuan hadirin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi senyum. Nabi kata, baiklah wahai Sayyidina Anas. Nanti aku akan tunggu umat aku, kata Nabi, di 3 tempat. Pertama, Nabi SAW mengatakan dalam sabdanya, dalam hadis ini menyebut, 3 tempat itu Nabi SAW akan menunggu umatnya di Sirat. Di Sirat. Yang kedua, Nabi SAW akan tunggu umatnya di mana? Di Mizan. Timbangan. Kalau umat aku sikit timbangannya, aku akan cuba memberatinya. Yang ketiga, Nabi akan tunggu kita di mana, tuan-tuan? Nabi SAW akan tunggu kita di mana? Telaga Kautsar. Pandai akak. Sahabat tanya, Anas balik bertanya, kenapa ditunggu di Telaga Kautsar? Nabi kata, siapa yang menghidupkan sunnah aku, kata Nabi, maka dia akan minum di Telaga Kautsar dan akan mencapai hidupnya dengan aku di syurga Allah Subhanahu wa taala. Menghidupkan sunnah Nabi, tuan-tuan. Kita boleh ikut semua sunnah Nabi semua ke? Nak tanya ni, boleh ikut tak? Ha? Jangan takut-takut kak. Jawab. Kita boleh ikut sunnah Nabi semua ke? Ada yang boleh ikut, ada tak boleh ikut. Contoh sunnah Nabi SAW, Nabi suka makan korma, betul? Kalau akak makan korma jadi apa kak? Masuk angin perut. Kita bukan orang Arab, makan korma je, betul? Sebiji 2, betul. Tapi Nabi suka makan korma apa?
ajwa. Nabi makan, dalam hadis kata siapa yang makan 7 biji kurma ajwa, satu hari akan tidak kena sihir. Hadis Nabi sahih. Bangka Nabi suka makan kurma ajwa. Kita tak boleh. Kita makan kurma ajwa, tuan-tuan, banyak-banyak apa jadi? Botak kepala, makcik. Botak, sebab apa, makcik? Botak kepala? Sekilo RM130. Sekilo RM130, makcik, kurma ajwa. Itu yang grade paling okey lah, sederhana. Nak mahal lagi pun ada. Itu Nabi SAW. Kalau kita pakai jubah, boleh? Boleh, sunnah. Tapi pakai jubah bukan boleh semua tempat, betul? Cikgu, boleh pakai jubah tak? Cikgu sekolah kebangsaan. Mana boleh? Kalau cikgu Mahat Tahfiz, boleh lah. Cikgu sekolah kebangsaan boleh. Nurse boleh pakai jubah tak, nurse? Tak boleh. Tapi kita boleh tiru tak cara pakai jubah Nabi? Cara berpakaian Nabi. Boleh tiru tak? Boleh. Walaupun kita tak ikut, tapi kita ikut, tuan-tuan. Kita tiru sunnah Nabi SAW. Boleh? Boleh. Macam mana Nabi pakai pakaian. Macam mana Nabi SAW baca doa. Boleh tak? Boleh. Malah dituntut. Tiru Nabi SAW. Ini kita kena faham. Sebab itu, siapa yang meniru perbuatan Nabi SAW, maka dia bersama dengan aku, kata Nabi. Satu hari Sayyidina Anas menyambung lagi hadis ini. Sayyidina Anas bin Malik kata, wahai Rasulullah, bagaimana umat, dia kata, yang dapat berjumpa engkau dengan yang tak dapat berjumpa engkau nanti? Bagaimana keadaan umat tu? Aku ni, kata Anas, berjumpa engkau, nampak engkau beriman pada engkau. Dan orang akan datang, kata Anas bin Malik, dia tak dapat jumpa engkau. Bagaimana keimanannya? Maka Anas bin Malik menyanakan tentang dengan Rasulullah. Maka Nabi SAW menyebut, tuba, beruntunglah Nabi kata. May yu'minu, beruntunglah, tuba, may yarani yu'minu bi. Nabi sebut beruntunglah siapa yang dapat tengok aku dan dia beriman dengan aku. Contoh siapa, tuan-tuan? Generasi para sahabat. Dapat tengok Nabi, beriman pada Nabi. Tapi bagaimana generasi sahabat? Tengok Nabi, beriman dengan Nabi, lepas tu kenapa, tuan-tuan? Perempuan, kenapa? Kena seksa. Contoh seperti siapa? Bilal bin Rabah. Yang diseksa, tuan-tuan, oleh Umayyah bin Halaf. Contoh lagi siapa? Keluarga Yasir, tuan-tuan, diseksa oleh orang-orang yang menyatakan pendiriannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang generasi sahabat beruntung. Dan Nabi sebut, watuba, 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 watuba. 7 kali Nabi sebut. Dalam hadis ni kata 7 kali. Apa Nabi sebut? Beruntunglah. Malam yarani, sesiapa yang tak dapat tengok aku, wa yu'minu bi. Tapi dia beruntung. Dan beriman pada aku, Nabi kata. Siapa yang tak dapat tengok aku, beriman dengan aku, kata Nabi, dapat 7 untung, tuan-tuan. Mana lebih baik? Nak tanya ni, mana lebih baik? Kita sekarang lah. Tak dapat tengok Nabi, tapi kita beriman dengan Nabi. Allah sayang kita. Tu zaman sahabat memang dah rezeki dia. Zaman kita, rezeki kita begitu pula. Maka muslimin muslimat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi tanya balik Sayyidina Anas, apa yang telah engkau buat untuk dapatkan syurga? Dia tanya dengan Nabi pula, mata yaumal qiyamah, bila hari kiamat ya Rasulullah? Nabi kata, aku tak tahu. Kau dah bersiap tak untuk kiamat? Apa sahabat kata? Aku dah bersiap tapi tak banyak. Cukuplah dengan solat sunat dan puasa sunat dan yang lain-lain. Nabi sebut apa? Anta ma'a man ahabbah. Engkau bersama dengan orang yang kau cintai. Nabi sebut. Kau buat, kau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Kau buat kerana siapa? Kerana Rasulullah. Kerana siapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Anta ma'a man ahabbah. Engkau bersama orang yang kau cintai. Sebab tu, tuan-tuan, bila kita sebut Nabi SAW, di dalam hadis
Al-Imam Muslim menyebut, ada 7 perkara sunat yang Nabi SAW tak dapat tinggalkan dalam hidupnya. Berapa? 7 perkara sunat. Antara perkara sunat yang dibuat dan dilakukan oleh Rasulullah SAW yang pertama, tuan-tuan, tahajud. Ni sama-sama kita muhasabah. Saya muhasabah, tuan-tuan muhasabah. Perempuan muhasabah, jangan cakap aku buat, aku tak buat, aku buat, aku tak buat, sama-sama. Kita buat, kita tak buat, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui. Sebab kita ni bukan boleh menghukum manusia. Kita boleh menghukum manusia, yang boleh menghukum manusia hanya Allah. Kita doa je supaya manusia tu jadi baik. Kita berusaha je manusia tu faham agama. Ini dakwah. Bagaimana Nabi SAW dakwah? Ada 7 Nabi SAW sebut. Pertama, solat tahajud. Nabi tak pernah tinggalkan solat tahajud, tuan-tuan. Bangunlah walaupun 2 rakaat. Yang seterusnya Nabi SAW lakukan solat jemaah. Mungkin tak terkesan sangat pada muslimat, tapi muslimin. Solat berjemaah. Nabi SAW sakit pun Nabi SAW bangun. Diusung oleh para sahabat untuk Nabi pergi menggunakan solat jemaah. Kita Allah uji dengan ujian yang sikit, tuan-tuan. Kadang-kadang tak pergi juga. Orang tanya saya, Ustaz ni boleh bagi kuliah dekat masjid surau? Saya kata boleh. Habis kaki Ustaz? Saya kata sikit je. Kawan saya kata, alah rehatlah daripada kerja-kerja ni. Saya kata kita ni rehat. Umat Islam ni, umat Muhammad ni rehat. Bagi yang faham, tuan-tuan, mati je dia rehat, tuan-tuan. Selagi dia boleh bekerja, bercakap untuk agama, teruskan. Kerana sebab itulah dalam Al-Quran kata, fastabiqul khairat. Buatlah kebaikan selagi mana kamu hidup. Yang seterusnya, tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, perkara yang sunnah Nabi SAW lakukan, sentiasa berwuduk. Ni. Nabi sentiasa berwuduk, mengekalkan wuduk. Dan seterusnya, tuan-tuan, perkara yang keempat, istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Istighfar. Mudah tak istighfar? Astaghfirullahalazim. Duduk-duduk, tuan-tuan, rehat-rehat. Astaghfirullahalazim. Kita ni apa lagi kita nak buat saham kita, ya makcik Apa lagi kita nak buat saham? Inilah saham kita. Saham ASB dah banyak, kebun dah banyak, kereta dah banyak, anak dah banyak, apa lagi dah banyak? Semua dah banyak. Yang sikit apa? Saya tanya sikit apa? Amal. Amal ni yang kita nak bawa jumpa Allah. Besok mati, tuan-tuan, dalam hadis kata, apabila mayat diusung, tuan-tuan, maka ada 3 perkara yang bersama dia. Apa yang bersama dengan dia? Hartanya, sahabat-sahabatnya bersama dengan dia. Sahabat dia hantar dia. Hartanya bawa, hartanya bersama dengan dia. Hartanya bersama dengan dia. Macam mana, Ustaz? Kereta yang besar bawa dia pergi kubur. Kalau ada BMW pun tak boleh naik. Kalau ada beca buruk tu boleh kek keranda belakang dia. Atau ban mayat, tuan-tuan. Itu yang dia naik. Habis kawan dia tinggal tak? Isteri dia tinggal tak, tuan-tuan? Tinggal. Kereta dia tinggal tak? Ada tak orang mati bawa masuk BMW dalam kubur? Mana nak tahu? Tak ada. Yang dibawa apa, tuan-tuan? Amal dia lah yang dibawa ni. Amal dia yang dibawa ni. Sebab tu Allah sebut, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Walaupun kita melakukan amal sedikit, tapi Allah timbang. Ni kelebihan kita ni. Istighfar. Perkataan yang mudah. Mendapat pahala yang mudah. Kita nak jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kita Muhammad SAW istighfar satu hari berapa kali? 100 kali. 100 kali. Dalam hadis kata. Kita istighfar berapa kali? Tak lah, Ustaz. Kadang-kadang ya, kadang-kadang tak. Kalau orang tak solat, tuan-tuan, agak dia istighfar tak, tuan-tuan? Sayang, tuan-tuan. Bukan istighfar ni menghapuskan dosa saja. Tetapi istighfar ini membolehkan hajat kita dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dah cerita bagaimana Imam Abu Hanifah
bersama dengan seorang pembuat roti. Imam Abu Hanifah ikut sahabat tu balik ke rumah. Sahabat ni bila berjumpa dengan Imam Abu Hanifah, mulutnya selalu bercakap-cakap. Sampai rumah pun sama, buat kerja pun sama. Imam Abu Hanifah kata, kenapa mulut kamu bercakap-cakap? Dia kata, aku selalu melazimi istighfar. Imam Abu Hanifah kata, apa yang kau dapat? Semua hajat aku dah dapat. Dan apa yang kau belum dapat? Lelaki itu kata, aku belum bertemu dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kata, di hadapan kau inilah Imam Abu Hanifah. Menangis lelaki itu. Bermakna dengan kita beristighfar, Allah kabulkan hajat kita. Kenapa tuan-tuan agak-agaknya? Kerana bila istighfar, dosa kita terhapus. Bila istighfar dah dosa kita terhapus, Allah senang nak bagi. Kalau orang banyak dosa, agak-agak Allah nak bagi tak? Bagi juga. Tapi tengok orang lah. Maka muslimin muslimat rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang seterusnya amalan Nabi yang kelima, yang Nabi tak pernah tinggalkan solat duha. Apa rakaat solat duha? 2. Tu yang paling rendah-rendahnya, Kak. Kalau hajat kita banyak, sampai berapa? Buatlah 12. Ya, betul. Hajat banyak. Tahun ni anak nak SPM. Tahun ni anak nak kahwin. Tahun ni juga laki nak minta kahwin. Contoh, kan? Solat 12 rakaat. Solat duha, tuan-tuan. Ini kehebatan, izzah kita kalau kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang seterusnya, yang keenam, apa yang Nabi tak pernah tinggalkan? Baca Quran. Ya, Kak, baca Quran. Saya ni beruntunglah dapat jadi cikgu sekolah agama lagi. Subjek pertama mesti Al-Quran. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Kadang-kadang terfikir juga, ada juga Allah bagi kita rezeki. Rezekinya apa? Allah tentukan kita di tempat yang baik. Dan seterusnya, bila baca Al-Quran, bacalah Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran. Kalau tak boleh baca, macam mana? Dengar Al-Quran. Takkanlah dengar tak boleh. Kereta bi'ala baliu. Kita apa? Pakai kereta apa? Macam-macam kereta, kancil lah. Kancil pun ada radio. Takkan kita tak boleh buka, daripada kita dengar yang lagu yang bukan-bukan. Buka Quran. Yang seterusnya, tuan-tuan, kalaupun susah pun kita punya handset pun ada. Tak ada masalah. Nak tidur dengar Quran. Yang seterusnya, yang keenam, apa amalan yang Nabi SAW suka? Iaitu, apa tak? Sedekah. Sedekah Nabi suka. Ni nak maulud Nabi, bagilah. Bagi. Abu Lahab boleh bagi unta, tuan-tuan. Ada yang mengatakan dia bagi 100 ekor. Takkan tuan-tuan tak boleh bagi lembu seekor? Kumpul lah. Apa salahnya? Kalau seorang 200 ni, dapat kambing seekor ni, 2 ekor. Ni cara kita berjemaah. Nak meraihkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan ada unsur maksiat. Model Rasul ni, ada unsur maksiat ke? Tak ada. Ada orang tak belajar, kata bid'ah dan sebagainya. Astaghfirullahalazim. Bid'ah ni, bid'ah hasanah dengan bid'ah ad-dhalalah. Yang kita nak buat ni bid'ah hasanah, benda yang baik. Kita bagi orang solawat. Kita bagi orang dengar ceramah. Kita buat apa lagi? Bagi orang makan. Ini benda kebaikan. Kita kena rebut. Fastabiqul khairat. Berebut-rebutlah. Berlomba-lombalah. Tok, lepas dengar ceramah Ustaz Daha ni, saya bagi seekor kambing. Alhamdulillah. Nabi kata siapa yang bagi orang makan, keberkatannya apa, tuan-tuan? Tu secupak Nabi kata. Diberikan gunung Uhud. Tak suka ke kita? Tak nampak, Ustaz. Kalau nampak, suka juga. Bagi kambing, tengok ada gunung Uhud depan kita. Suka kita. Tu cintanya kita terhadap kebaikan. Maka inilah 7 sunnah Nabi SAW yang Nabi tak pernah tinggalkan. Kita cuba, puan-puan.
Mudah-mudahan kita jadi manusia yang terbaik, lebih baik daripada semalam. Apa antaranya saya ulang sekali, iaitu solat tahajud malam, solat jemaah, sentiasa wudu, istighfar. Yang keempat. Yang kelima, solat duha. Yang keenam, baca Al-Quran. Yang ketujuh, sedekah. 3.30 saya habiskan tuan-tuan, sebab ada ceramah tempat lain. Lagi 15 minit lagi. Mana yang termampu saya kejar-kejarlah. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menyatakan 7 sunnah yang Nabi SAW amalkan dalam hidup dia ini, dan kita selaku orang yang kata mengaku cinta Nabi, sayang Nabi, ini menjadikan Nabi wasilah. Wasilah untuk apa? Jumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam orang tuan-tuan duduk dekat istana, dia boleh jumpa ke terus tuan-tuan? Tak. Dia boleh kenal dulu. Kenal siapa? Orang yang jaga pintu istana. Dia kenal dulu orang yang siram pokok istana. Lepas tu baru jumpa tuan yang punya istana. Ini. Sebab itu nak kenal tuan yang punya hamba ini, kena kenal orang yang paling Allah sayang. Siapa orang yang paling Allah sayang? Rasulullah SAW. Betul? Betul lah. Sebab itu Rasulullah SAW di dalam pegangan mazhab Asy-Syafi'iyah. Dalam mazhab Syafi'iyah, kalau sekiranya puan-puan membaca tahiyat akhir tidak menghabiskan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalau tuan-tuan assalamualaikum sampai sini, tak sah solat. Dia kena dihabiskan. Sambungnya apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baru beri salam. Ni adabnya. Dan adabnya lagi apa? Imam Syafi'i kata, berdoa pada Allah. Berdoa pada Allah. Apa yang kita nak mulakan dulu? Puji kekasih Allah. Puji siapa? Puji Rasulullah SAW. Tak kisahlah tuan-tuan nak baca doa mana satu. Selawat Fatih ke, selawat Tib ke, solawat Nazilah ke, Nariyah ke, terpulang pada tuan-tuan, puan-puan. Yang penting puji Nabi SAW. Barulah kita masuk segala hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji orang yang kita cinta. Barulah Allah Subhanahu wa taala sayang kita. Maka muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebab itulah Nabi Adam alaihissalam dia melakukan kesilapan. Dia berdoa pada Allah supaya Allah mengampunkan dosanya. Dia membaca Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah ya Tuhan aku telah menzalimi diri aku. Wa in lam taghfir lana, sekiranya Engkau tidak mengampunkan aku termasuk dalam golongan-golongan orang yang rugi. Dia baca tuan-tuan. Bila dia baca, Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Baca melihatnya dan dipandang ke arasy Allah, dia dapat lihat banyak kalimah. Apa yang kalimah yang dilihat? Muhammadur Rasulullah. Adam tanya Jibril, wahai Jibril, kau tahu tak perkataan apa tu Muhammadur Rasulullah? Jibril kata, aku tak tahu. Maka Adam baca terus Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, walaupun dia tak mengenali Rasulullah. Dan ulama kata penyebab dan asbab ni membaca solawat ke atas Rasulullah SAW itu, Allah ampunkan dosa dia tuan-tuan. Ini kehebatan Rasulullah SAW. Walaupun Nabi-Nabi tak kenal Nabi SAW, tapi hebatnya Rasulullah, maka diampunkan kerana Rasulullah. Kita ni tuan-tuan, bagaimana manusia ni? Kadang-kadang jauh dengan Nabi, kadang-kadang tak ikut Nabi. Betul, Nabi telah wafat, tapi ada pewaris Nabi. Siapa pewaris Nabi? Al-ulama'u warasatul anbiya. Ikutlah orang-orang yang soleh. Ikutlah ulama-ulama. Baru betul jalan kita. Seperti mana kita sebut dalam solat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah ya Tuhan aku, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Jalan siapa ni yang lurus ni? Bukan jalan highway tuan-tuan.
Jalan yang lurus ni minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqani. Pertama jalan nabi-nabi, jalan orang yang soleh, jalan orang syuhada yang mati syahid ni yang kita nak ikut. Sekarang ni budak-budak lebih suka ikut siapa tuan-tuan? Penyanyi, idola dia. Ikut pemain bola sepak. Semalam saya buat kuliah di satu sekolah kebangsaan. Saya pun tayangkanlah dekat layar. Siapa idola kamu? Ada 6 orang semua. Orang yang bijak saya bagi antaranya Ustaz Don lah. Seorang pun tak pilih Ustaz Don. Padahal Ustaz Don tu pakai serban tu. Yang dipilih siapa? Ronaldo. Wah. Siti Nurhaliza dia pilih. Ini yang dipilih tuan-tuan. Tak ada seorang pun tunjuk ni. Tak ada. Alah budak ustaz. Budak tu lah yang kita nak ajar. Jangan kata alah budak ustaz. Budak tu yang kita nak didik. Sebab tu tuan-tuan, kalau budak kita kata pelekehkan budak ustaz, sampai bila anak tu tak faham agama? Sampai bila anak tu tak belajar agama? Sebab ibu bapa memperlekehkan benda ni. Kita nak memahamikan mereka pada sunnah Nabi SAW. Seawal usia dia kita kena faham. Barulah budak tu nanti jadi baik. Memang ustaz, tak tentu juga ustaz. Betul tak tentu. Tapi usaha kita ke arah tu sudah ada. Sebab tu kita hantar anak-anak kita. Kebanyakan orang sekarang hantar anak-anak dia ke pasti. Untuk apa tuan-tuan? Untuk meninggikan anaknya kefahaman Islam. Tapi kalau tak dijaga pun susah juga. Macam anak saya contoh 5 tahun, 6 tahun, hebat. Surah Al-Mulk tu, hafal. Dah masuk darjah 1, 2, hilang. Sebab apa? Tak ada penekanan. Tapi saya cuba balikkan dia, ingatkan balik, dia ingat balik, ingat balik, ingat balik. Beza. Sebab tu pendidikan ni berbeza tuan-tuan. Maka muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kat mana tadi saya tadi? Agak kat mana? Dah bercampur banyak ni. Wasilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan wasilah perhubungan kita dengan Allah. Bukan wasilah itu selawat saja. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam jadikan wasilah untuk kita capai dengan Allah Subhanahu wa taala. Percakapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi apa? Perbuatan Nabi SAW kita jadikan wasilah. Maka muslimat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menjurus terus kepada akhlak Nabi SAW. Yang Rasulullah SAW menyebut innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Maka Nabi kita Muhammad SAW ini Rasul terpilih yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini dikurniakan dengan 4 sifat yang wajib. 4 sifat yang mustahil, 1 sifat yang harus. Kita kena ingat. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan rasul-rasul pilihan Allah ni Allah pilih. Bila Allah Subhanahu Wa Taala pilih rasul-rasul ni tuan-tuan, Allah Taala kekalkan dia dan bagi dia sifat-sifat yang wajib, harus dan mustahil. Maka sifat mustahil bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi tak pernah lakukan. Bukan macam manusia yang pilih pemimpin. Kadang-kadang manusia pilih pemimpin, perompak pun dipilih tuan-tuan. Sebat duit orang pun dipilih. Pembunuh pun dipilih. Kenapa? Dia fikir, tak kisahlah siapa-siapa pun boleh pilih. Jangan. Sebab itulah bila kita Allah Ta'ala pilih Rasul, Allah bagi dia dengan mukjizat. Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kepada Rasul-Rasul pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bila Allah bagi Rasulullah SAW dan para anbiya, darjat Rasul, Allah Ta'ala tak tarik balik. Orang bagi pangkat datuk tarik balik tak tuan-tuan? Bagi tarik balik tak? Tarik! Kak. Ada tiba-tiba dapat datuk, lepas tu ditarik balik tak dapat pangkat datuk. Tapi Allah bagi Nabi SAW Rasul, bersuruh Allah, Nabi, Anbiya, wal Mursalin, Allah Ta'ala tak tarik balik. Malah Allah jamin siapa yang mengikut dia ini, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu Sayyidina Anas bin Malik tuan-tuan dia kata, semenjak aku duduk dengan Rasulullah, aku tak pernah dengar Nabi SAW menaikkan suaranya.
meninggikan suaranya. Tak pernah dengar. Tak pernah dengar. Kita dengan anak kita lah. Berapa kali kita tengking anak kita? Berapa kali kita marah anak kita? Berapa kali kita terkeluar bahasa-bahasa kesat? Kadang-kadang bukan dengan anak kita, dengan manusia pun. Suami kita, berapa kali keluar kata-kata kesat dengan kita? Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha. Nabi dengan isteri-isterinya macam mana? Itu sepatutnya kita tengok. Baik Nabi SAW dengan isterinya. Maka Anas bin Malik kata, Rasulullah tidak pernah mengangkatkan suaranya. Malah Rasulullah bersifat baik dengan semua orang. Dan Nabi SAW menyatakan, Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, Nabi sebut. Jika kamu beriman dengan hari, Man kana yu'minu billah, sekiranya kamu beriman dengan Allah dan hari akhirat, Nabi kata, falyakul khairan, sebut baik-baik. Aw liyasmut, ataupun kamu diam lebih baik. Ni hadis Nabi. Sebut dia baik-baik, diam lebih baik. Lagi-lagi nak pilihan raya ni tuan-tuan. Saya mengingatkan sahabat-sahabat saya dan juga yang kuliah, jangan suka sangat mengata orang. Jangan suka sangat membenci orang. Berdakwahlah dengan cara yang baik. Seperti mana akhlak Nabi SAW. Minta maaf. Kalau kita sayang Nabi, ikut contoh Nabi SAW. Berdakwah dengan baik. Jangan menghina orang sana, menghina orang sini, mencerca orang sana. Kita tak tahu nasib kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Kita banyak grup WhatsApp kan, Kak? Banyak kan? Ada yang cakap, minta maaf bodoh lah, itulah, inilah. Kata ikut Nabi SAW, kata ikut ulama', tapi perkataan, perbuatan tak macam ikut Nabi dan ikut ulama', tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang perlu kita muhasabah. Nabi SAW berdakwah 13 tahun di Mekah. Adakah Nabi SAW mengata kesat dengan penduduk Mekah? Tidak. Malah Nabi SAW balik daripada Taif. Nabi balik daripada Taif. Setelah dihalau oleh penduduk Taif, dibaling batu oleh penduduk Taif, malaikat turun, dia kata, hendak tak aku campakkan 2 gunung ini pada penduduk Taif. Apa kata Nabi SAW? Biarlah malaikat. Mana tahu nanti keturunannya menjadi orang yang faham agama, yang baik, taat pada perintah Tuhan aku, kata Nabi SAW. Cuba kita tuan-tuan kena tuan-tuan macam tu. Apa kita akan cakap? Angkatlah malaikat, bagi semua mati. Itu kalau kita. Tapi Nabi yang menyatakan qudwatul hasanah, Nabi tetap sabar dalam berdakwah. Ingat senang ke tuan-tuan? Ingat kita berdakwah hari ni, besok orang boleh faham ke? Makcik, senang ke makcik? Dulu orang 60-an, 70-an nak pakai tudung pun malu tuan-tuan. Betul tak, Kak? Betul tak? Malu. Pakai tudung, alah macam malim. Sekarang orang nak keluar rumah tak pakai tudung, malu tak? Sekarang orang keluar rumah tak pakai tudung, malu? Malu. Kalau dulu orang tak malu. Ini dakwah. Bukan dakwah kita sekarang ni, besok terus orang boleh faham Islam. Satu hari Nabi SAW wafat. Satu hari Nabi SAW meninggal dunia. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang berjumpa anak Nabi SAW, Fatimah. Dia kata, apakah amalan yang Nabi SAW selalu buat? Selalu buat amalan yang Nabi SAW selalu buat. Fatimah pun cakap. Yang mudah. Abu Bakar kata yang mudah. Yang mudah dia kata ada satu yang Nabi buat. Setelah selesai solat, Nabi akan pergi di belakang dan memberi di belakang pasar. Dia akan memberi seorang yang buta, bukan Islam, makanan. Okey. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pergi. Bila pergi tuan-tuan, dia bawa roti, dia nampak orang tu, dia bagi makan. Bila dia bagi makan, orang tu buat apa? Mencaci, mencela, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balik semula. Dia tanya orang, adakah sifat orang ni begini? Semasa Nabi hidup, bila Nabi bagi makan, dia mencela Nabi, menghina Nabi? Ya. Tapi Muhammad tak putus asa. Muhammad tetap bagi makan, bagi minum dan sebagainya. Maka Abu Bakar datang lagi nak bagi makan. Perempuan tu kata, siapa kamu? Siapa kamu? Man anta? Siapa awak? Dia kata, aku Muhammad. Perempuan tu kata, bohong.
Bohong, dia kata. Kamu bukan, dia tak kata Muhammad lah, dia kata aku orang yang dulu. Dia belum kenal aku orang yang dulu. Dia kata bohong. Orang yang dulu bagi aku makan, dia kata bila dia bagi aku makan, perlahan-lahan. Engkau bagi aku makan, tak sama dengan orang yang dulu. Kan kita tahu. Betul tak? Kalau rumah kita suap terakhir, abang bila agak-agaknya? Masa kahwin dulu. Tak bahagia lagi kak. Kan? Kita sayang. Dan kita kenal. Suami isteri kita suapkan kita, kenal macam mana caranya. Kalau orang lain, anak kita suapkan kita pun, kita kenal siapa. Jadi dia mengenali. Dia kata bukan. Ni bukan orang yang dulu. Siapa orang dulu tu yang bagi aku makan? Dia kata dulu tu Muhammad SAW yang bagi kamu makan. Menangis tuan-tuan orang tu. Kau tahu tak semasa Muhammad bagi aku makan, dia kata aku mencaci agamanya. Aku mencela dia. Dan macam-macam yang aku buat. Ni siapa ni? Aku Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Terus dia mengucapkan kalimat syahadah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dakwah Nabi SAW yang orang sangat tertarik. Terus dia menerima Islam, tuan-tuan rahmati Allah. Bukan semasa Nabi. Setelah Nabi SAW wafat, baru dia beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu usaha kita dakwah yang menentukan hidayah ni Allah Subhanahu Wa Taala. Maka muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan seterusnya itu Nabi SAW. Dan Nabi SAW ini tuan-tuan, bukan manusia saja sayang Nabi. Bukan manusia saja sayang Nabi. Malah disebut manusia ni banyak yang tak sayang Nabi. Yang tak kenal Nabi SAW. Apa dalilnya? Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinna wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Sesungguhnya banyak di dalam neraka Allah, iaitu jin dan manusia. Lahum qulubun, Allah Ta'ala bagi di hati, la yafqahuna biha. Hati dia tak boleh terima. Walahum a'yunun, Allah Ta'ala bagi di dua mata, la yubsiruna biha. Dia tak tengok dengan dua matanya apa yang Allah lakukan, binasakan umat-umat yang terdahulu. Walahum azanun, Allah Ta'ala bagi dia dua telinga, la yasma'una biha. Dia tak dengar, dia pekatkan telinga dia. Apa Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman? Ulaika kal an'am. Kamu ni yang Allah bagi di hati, yang Allah bagi di mata, yang Allah bagi di telinga, buat pekat, buat tak dengar, hatinya tertutup, Allah sebut ulaika kal an'am. Kamu ni seperti binatang. Balhum adall, bakal lebih teruk daripada binatang ternakan. Allah hina manusia tuan-tuan. Kita nak ke jadi makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang terhina di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Setelah Allah bagi kita nikmat, tak nak. Sebab itulah kita kena cinta Nabi SAW, ikut seperti mana Nabi SAW cuba, tuan-tuan rahmati Allah. Paling tidak pun kita berselawat kepada Nabi. Sekali kita berselawat kepada Rasulullah SAW, 10 Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan berselawat, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu saya katakan tadi, bukan semuanya manusia ni cinta Allah, kenal. Dan lebih lagi cinta kepada Rasulullah SAW adalah pokok cinta kepada Nabi. Gunung cinta pada Nabi. Apa lagi? Batang kayu cinta pada Nabi. Satu hari tuan-tuan, seorang sahabat Al-Imam Syafi'i yang bernama Amir Ibn Sawid. Amir Ibn Sawid. Dia ni sahabat Imam Syafi'i. Dia tanya Imam Syafi'i, sebelum tu siapa Amir bin Sawid? Amir bin Sawid ni ayahnya Sawid Al-Ghazayah. Saya tuan-tuan bila baca kisah Sawid bin Ghazayah ini, saya baca dekat Aid Dadi. Sekolah Arab Rendah Aid Dadi tingkatan 2. Masa tu saya dekat Madrasah Al-Bughisiyah At-Tarbiyah Tampuk. Tahu tak kat mana? Tahu, pernah dengar madrasah ni? Dekat Pontian, Tampuk, Benot sana. Ayahanda saya hantar saya belajar kat situ. Masyarakatnya Bugis. Agak Gariba, Manicing, itu bahasa dia. Saya duduk sana, ustazah saya tuan-tuan, dia buka kitab ni, dia terangkan. Sawid bin Ghaziyah. Sahabat Nabi SAW yang hidup dengan Nabi dalam peperangan Badar. Nabi SAW memerintahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk membuat saf. Nak peksa saf. Sebab tentera nak pergi perang.
Tentera Badar ada 313 orang. Maka antaranya 60 orang dipersiapkan. 60 orang beratur, maka Nabi periksa. Nabi SAW, puan-puan, lalu depan Sawid bin Ghazayah. Nabi ambil telunjuk Nabi SAW. Nabi SAW cocok perut Sawid bin Ghazayah. Betul-betul dikena dekat pusat Sawid bin Ghazayah. Maka Sawid bin Ghazayah tepis tangan Rasulullah. Dia kata, "Ya Muhammad, kamu telah memalukan aku." "Kenapa?" "Kamu cocok perut aku, sedangkan perut aku ni kamu tahu tak boleh nak lurus." "Kenapa perut dia tak boleh nak lurus?" "Buncit." Orang buncit mana boleh lurus perut, tuan-tuan? Nabi cocok perut dia. Dia kata, "Oleh kerana kau cocok perut aku Muhammad, aku nak hukum kau." Hukum. Sahabat dah ada yang dah naik angin lah, tuan-tuan. Siapa tak marah? Nabi. Nak hukum Nabi apa? Nabi kata pada sahabat, "Sabar. Wahai Sawid, apa yang kau nak beri hukuman pada aku?" Maka disebut, "Aku nak cium perut kau Muhammad sebagai hukuman." Bila Nabi SAW dengar Sawid nak mencium perut dia, dia kata, "Boleh Sawid." Dia angkat jubahnya dan cium. Ada yang mengatakan dia tak angkat jubah pun Rasulullah. Sawid datang cium perut Nabi SAW. Bila cium je perut Nabi, dia menangis, tuan-tuan. Nabi katakan, "Kau dah dapat cium perut aku, kenapa kau menangis?" Dia kata, "Wahai Muhammad, aku minta maaf. Sebenarnya engkau telah menyatakan barang siapa yang menyentuh kulit engkau, barang siapa sahabat yang menyentuh kulit engkau, insya-Allah akan mendapat rahmat daripada engkau, mendapat syafaat daripada engkau." Maka dia menangis, "Ampunkanlah aku wahai Rasulullah." Nabi SAW peluk dia, tuan-tuan. Betul. Kita ahli sunnah wal jamaah, tuan-tuan, zaman sahabat, peluk Nabi SAW ni diambil. Air ludah Nabi SAW dia jilat. Betapa mulianya Rasulullah. Akak air ludah suami akak nak jilat tak? Tak naklah ustaz. Tapi sahabat air ludah Rasulullah SAW pun dijilat. Betapa mulianya Rasulullah SAW. Sebab itulah bila disebut begitu, tuan-tuan dan puan-puan, anak Sawid Al-Ghaziyah ni bernama Amir Al-Ghaziyah, dia tanya Imam Syafi'i. Dia kata, "Wahai Imam Syafi'i, saya ingin bertanya, apa kamu nak tanya? Kalau Rasulullah SAW ini Nabi, apa keistimewaannya? Sedangkan dia kata Nabi Isa boleh menghidupkan orang yang telah mati. Apa keistimewaan Rasulullah?" Maka Imam Syafi'i kata, menjawab soalan Amir tadi, Nabi Muhammad lebih hebat. Apa kehebatannya? Bukan saja boleh buat apa yang dibuat oleh Nabi-Nabi yang lain, tapi dia boleh menghidupkan benda yang mati. Nabi Sulaiman boleh bercakap dengan binatang, tapi tak boleh menghidupkan benda yang mati. Tapi Nabi SAW boleh menghidupkan benda yang mati. Maka Imam Syafi'i membawa dalil daripada Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Dia kata satu hari Nabi SAW setelah berkhutbah di masjid Nabi dan menaiki mimbar dan turun ke mimbar untuk solat, dan selepas itu bersurai. Maka ketika Nabi SAW hendak bersurai, baru beberapa tapak daripada mimbar, Nabi SAW mendengar suara orang menangis. Mendengar suara macam orang menangis. Mendengar suara macam orang menangis. Dan Nabi kata pada sahabat, "Cari suara tu, cari." Sahabat cari dekat dalam tak jumpa. Nabi kata, "Cari dekat luar, cari." Rupanya Nabi SAW melihat yang menangis itu sebatang tamar, tuan-tuan. Pokok tamar yang kering tu menangis kerana Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW hampir pokok tamar tu, hampir. Maka Nabi melihat dan Nabi SAW menyapu belakangnya perlahan-lahan dan memujuk sebatang tamar ini. Dan berkata ke batang tamar, "Kenapa kau menangis?" Dia kata balik, "Kenapa kau buang aku daripada tempat mimbarmu ya Muhammad? Sedangkan aku suka bila tempat aku tu engkau naiki." Dapat mimbar baru, dia orang buang, dia menangis. Maka Nabi pujuk. Nabi pujuk. Tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, lama-lama sebatang tamar ni, tuan-tuan, suaranya menjadi perlahan.
Bila jadi perlahan suaranya tuan-tuan, Nabi kata apa? Engkau akan menjadi tetamu aku di syurga Allah Subhanahu wa taala. Diam batang tamar tuan-tuan. Dan Al-Imam menyatakan tuan-tuan, di dalam kitabnya, iaitu Al-Imam Hasan Basri menyatakan, kalau Nabi tak pujuk batang tamar tuan-tuan, dia akan menangis sampai bila? Sampai kiamat. Nabi pujuk batang tamar. Dan Imam Hasan Al-Basri kata, kalau batang pokok tu yang Allah tak bagi akal, yang Allah tak bagi fikiran tu, sayang Nabi SAW. Manusia yang Allah bagi akal, bagi fikiran, ada tak sayang Nabi SAW, manusia tu lebih teruk daripada batang tamar, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nakkah kita jadi macam tu? Terhinakah kita? Tak. Sampai pokok boleh menangisi Nabi SAW. Sampai bukit-bukit pun memberi salam kepada Sayyidina Muhammad SAW. Ni, betapa hebatnya baginda Rasulullah SAW. Maka muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lagi satu kisah yang terakhir saya bawa. Seorang sahabat Nabi SAW yang Nabi SAW pergi ke Madinah. Nabi masuk Madinah, Nabi SAW terjumpa dengan seorang sahabat yang bernama Sayyidina Zaid radhiyallahu an. Sayyidina Zaid radhiyallahu an ni tuan-tuan, dia ada nama gelarannya. Siapa nama gelarannya? Julaibib. Ini Julaibib. Julaibib ni tuan-tuan, bila Nabi SAW masuk ke Madinah, dia nampak Nabi SAW macam orang jatuh cinta pandang pertama. Dia kata muka Rasulullah SAW munawar, berseri-seri. Lantas aku terus jatuh cinta pada Nabi. Dia ikut Nabi SAW ke mana Nabi pergi. Dia ni anak yatim piatu. Dia ikut Nabi SAW ke mana dia pergi. Tiru Nabi. Nabi makan dia tiru. Nabi ambil wuduk dia tiru. Nabi buat apa pun dia tiru. Dan dia ni tuan-tuan, bentuk badan dia tuan-tuan, gambarkanlah. Bentuk badannya hitam. Rambutnya keting-keting. Pendek tuan-tuan. Ada hadis kata perutnya buncit. Cantik ke tak cantik? Handsome ke tak handsome? Tak handsome. Sebab tu orang gelar dia Sayyidina Julaibib. Tapi dia ikut cara Nabi, akhlak Nabi SAW. Satu hari dia datang dekat Rasulullah SAW. Dia kata, ya Rasulullah. Dia senyum-senyum. Nabi kata, ada apa Julaibib? Dia balik. Tak sempat cakap dia balik. Datang lagi pada Nabi, ya Rasulullah. Dia balik lagi. Macamlah anak kita nak duit. Ya. Lepas tu balik. Ya, datang lagi. Ya, adalah hajatnya tu. Betul tak? Orang macam tu adalah hajatnya. Sayyidina Julaibib pun macam tu. Ya Rasulullah. Datang lagi senyum-senyum. Hadis kata sebanyak 4 kali dia datang. 4 kali datang pada Rasulullah SAW. Kalau orang datang kat kita tuan-tuan, bukan 4 kali. 2 kali je kita dah marah. Betul? Ni ada apa ni? Datang ni. Kan? Ada apa datang? Kan? Itu kalau manusia. Tapi Sayyidina Julaibib, minta maaf tuan-tuan perempuan dan sebab ada yang ngantuk jadi kan, tersegah sikit. Itu kalau manusia. Tapi Nabi dia tetap sabar. Sampai 4 kali Sayyidina Julaibib datang. Bila Sayyidina Julaibib datang, yang kali terakhir Nabi kata, kau nak apa Julaibib? Cakaplah. Aku nak kahwin Rasulullah. Nak kahwin? Ya Rasulullah. Nabi kata, boleh. Aku carikan kau calon dia siapa. Kalau manusia tuan-tuan, dalam bentuk fizikal orang tu macam tu. Nak kahwin, datang kat manusia. Saya nak kahwin. Ada manusia kata, kau nak kahwin dalam bentuk badan hodoh. Hitam pula tu. Lagi apa? Rambut keting-keting, banyak kutu. Contoh. Kan? Kalau manusia mungkin akhlak yang begitu. Tapi Nabi kata, kau nak kahwin, ya Julaibib, aku akan carikan. Nabi patahkan pelepah tamar, tuan-tuan. Nabi tengok, Nabi patahkan pelepah tamar. Sikit Nabi patahkan. Dan Nabi SAW sisirkan dia punya daun. Lalu Nabi menjadikan dia tempat tunjuk. Macam kita pensil lah. Nabi pergi tengah-tengah padang pasir. Nabi buat tanda arah. Nabi kata, sini Julaibib, rumahnya kau pergilah. Sini kau pergi. Kadang-kadang tuan-tuan, orang Arab ni lah, bila
Doktor saya cerita kisah ni dalam saya sirah dulu. Kadang-kadang orang Arab ni, sebab apa Nabi SAW patahkan batang tamar, tunjukkan jalan buat tanda. Kadang-kadang orang Arab ni tuan-tuan, cakapnya 10, kadang-kadang semua tak ada percaya. Kadang-kadang lah. Saya duduk sana tuan-tuan, kadang-kadang cakap ni tuan-tuan, banyak yang tak boleh percaya. Tapi ada juga yang boleh percaya. Bukan semua, tapi ada yang tak boleh percaya. Satu hari saya tanya, aina mustashfa? Mana hospital, mustashfa? Dengan confidentnya tuan-tuan, kita tanya dia akan tolong kita. Dia kata yamin. Alatul shimal. Alatul yamin shimal. Kita pun salin lah. Kiri kanan. Tegak, kiri kanan, tegak kanan. Dia kata macam tu. Itu dalam bahasa Melayu lah. Lepas tu kita tanya dia, betul ke ni? Ya. Kita pun pergi. Bukan hospital, kubur tuan-tuan rupanya. Kubur tanda dia tu. Ini. Dia punya semangat tu memang semangat. Bila doktor soal, semua angkat tangan. Tapi bila dia soal, semua tak dapat jawab. Tu semangat dia. Betul salah nombor 2, yang penting semangat tu ada. Macam kita lah. Kena ada semangat. Cerita Nabi, semangat. Tunjukkan macam mana Nabi buat. Tunjukkan macam mana Nabi tunjukkan kebaikan pada masyarakat. Maka muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi ambil batang tamar tu, Nabi tunjukkan tanda, ini rumah Sayyidina ini rumahnya, wahai Julaibib, jumpalah dia. Cakap dengan bapa dia, aku datang membawa hajat Muhammad untuk meminang anak engkau kepada engkau. Maknanya dia kata Nabi suruh dia datang untuk minang anak dia. Untuk siapa? Sayyidina Julaibib. Maka tuan-tuan, dia pun suka sangat. Ialah Nabi, mana ada kalam Nabi yang dusta, betul tak? Dia suka. Dalam perjalanan dia kata, ini rumah orang yang paling kaya antaranya di Madinah. Dia kata, nak tak orang ni terima aku? Dia kata. Tapi dia kata Nabi dah bicara Nabi, kata-kata Nabi tak pernah dusta. Maka muslimat rahmat Allah Subhanahu wa taala, bila tiba rumah tu, dia pun beri salam dan bapa perempuan tu keluar. Bapa dia tanya, ada apa kamu datang ni wahai Julaibib? Ada apa kamu datang ni? Dia kata, saya membawakan hajat Rasulullah untuk meminang anak kamu. Bila dengar je hajatnya untuk meminang anak Julaibib, suka dia. Hajatnya untuk meminang Rasulullah yang nak masuk meminang, dia suka. Tapi Julaibib sambung lagi. Meminang bukan untuk Muhammad, untuk aku. Bila bapak dia dengar je, meminang tu untuk Julaibib, bapak dia ambil pedang tuan-tuan, kejar Julaibib. Mencecet Julaibib lagi. Bapak dia ingat Nabi nak pinang anak dia. Rupanya Nabi suruh datang untuk minangkan Julaibib. Nak kahwin dengan anak dia. Mencecet lagi. Dia pergi ke rumah Rasulullah SAW. Dia kata, ya Rasulullah, kenapa engkau tipu aku? Dia kata. Dia tak suka aku ya Rasulullah. Dia perembat aku. Nabi kata, Nabi tak kata, Nabi senyum saja. Nabi senyum. Akhirnya Julaibib balik rumah dia, ayah perempuan tu balik tuan-tuan. Ayah perempuan tu balik, anak dia kata, siapa yang datang tadi ayah? Ayah dia kata, tak ada orang yang datang. Anak perempuan dia kata, saya dengar yang datang tadi adalah Julaibib. Suaranya. Dan saya mengintai, nampak Julaibib. Ada apa dia datang ayah? Tak ada apa. Anak dia kata apa? Tak. Dia datang membawa pesanan Rasulullah kan, untuk Julaibib dikahwinkan dengan saya kan. Allah, bapak dia kata, dengar pula anak aku. Dengar pula. Dia kata, ayah, anak dia kata, kalau itulah pilihan Rasulullah SAW, sudah tentu dia terbaik untuk aku, kata anak perempuan dia. Sebab Nabi yang pilih, tuan-tuan. Mesti yang terbaik. Dia kata, wahai ayah, minta tolong cakap dengan Rasulullah bahawa aku dan kau terima pinangan Julaibib. Maka bapak ni tuan-tuan jumpa Rasulullah SAW, sebut kan pada Rasulullah, wahai Rasulullah, anak aku setuju untuk kahwin dengan Julaibib. Maka Nabi SAW pun jumpa Julaibib. Sayyidina Julaibib bila nampak Nabi SAW datang, dia kata, wahai Muhammad, kamu nak buat apa lagi dengan aku? Adakah kamu nak memalukan aku? Nabi senyum. Nabi kata, wahai Julaibib, pinangan kamu diterima. Pindangan dia diterima. Gembiranya hati Julaibib tuan-tuan, pindangan dia diterima.
Dia ingat Nabi SAW datang nak kata apa ataupun nak rekomenkan dengan orang lain. Tapi Nabi datang membawa berita gembira, pinangan dia diterima. Maka Sayyidina Julaibib lepas tu termenung. Tadi suka, kenapa termenung pula ya Rasulullah? Dia kata, ya Rasulullah, ada masalah. Apa masalahnya? Aku tak ada fulus nak kahwin. Aku tak ada duit nak kahwin. Nabi kata tu tak ada masalah. Kawan-kawan, sahabat-sahabat boleh tolong. Boleh tolong. Maka Nabi war-warkan, sahabat-sahabat pun tolong Sayyidina Julaibib. Ada bagi duit. Maka satu hari diberitakan Nabi SAW memerintahkan tentera-tentera Islam untuk pergi berperang. Maka Sayyidina Julaibib ni tuan-tuan, puan-puan, dia pun nak ikut perang. Dia jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, aku nak ikut pergi perang. Nabi kata jangan. Kahwin dulu. Kalau anak puan-puan, dalam keadaan macam ni, puan-puan nak suruh dia kahwin dulu ke pergi perang? Cakaplah. Kalau saya tanya pakcik-pakcik tadi kat surau, dia kata, saya nak kahwin dulu Ustaz. Dia kata, pergi perang tak apa lambat. Nabi dah kata pada Sayyidina Julaibib, kamu jangan pergi perang. Kahwin dulu Sayyidina Julaibib. Ni Nabi sebut ni. Apa yang dibuat oleh Sayyidina Julaibib? Dalam perjalanan dia termenung. Kata-kata Nabi tu tuan-puan. Maka dia pusing ke bandar. Dia buat apa ke bandar? Dia beli duit yang nak jadikan hantaran. Dia beli apa? Perkakas perang. Dia beli penutup muka besi. Dia beli baju besi. Dia beli pedang dan sebagainya. Dia beli. Dan pada ketika itu, dia ikut perang bersama dengan sahabat. Dah selesai peperangan tuan-tuan. Sayyidina Umar Al-Khattab peksa siapa yang terkorban daripada kalangan Muslim. Maka bila dilihat, antara yang terkorban Sayyidina Julaibib. Maka disebut pada Nabi SAW, ya Rasulullah, Sayyidina Julaibib meninggal dunia. Nabi kata, kenapa Sayyidina Julaibib pergi? Dia nak kahwin. Nabi tengok, betul tu Sayyidina Julaibib. Dan pada ketika itu Nabi SAW angkat dia punya mayat, puan-puan. Bawa untuk dikebumikan. Nabi SAW buat dua tanda. Yang para sahabat tengok Nabi SAW, sahabat ingin tahu bila Nabi SAW buat dua tanda ni. Apa yang Nabi SAW buat tanda ni? Pertama, Nabi SAW meletakkan tangannya ke dahinya dan menutup mata Nabi SAW gini. Yang kedua, setelah selesai meletakkan jenazah Julaibib, maka Nabi SAW berundur dan berjalan dalam keadaan kiri kanan. Maka setelah selesai sahabat tanya, wahai Julaibib, wahai Rasulullah SAW, kenapa kamu masa mengangkat mayat Julaibib dan meletakkan kamu membuat isyarat begini dan begini? Nabi kata, aku melihatkan mayat Sayyidina Julaibib ini, bidadari daripada syurga turun, berebutkan mayat Julaibib ni. Sampai ada yang terselak auratnya. Nabi SAW menyatakan. Yang kedua, kenapa kamu berjalan begini-begini? Yang kedua, kerana Nabi SAW menyebut banyaknya malaikat yang bersemayangkan mayat Sayyidina Julaibib ni sampai aku nak berjalan pun jadi sukar, kata Nabi SAW. Tuan-tuan lihat daripada kisah ini. Apa natijah daripada kisah ini, tuan-tuan? Manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan, manusia itu adalah yang terbaik untuk Allah. Nabi tak pernah menghina manusia. Nabi sayang sesama manusia. Apa hak kita nak menghina manusia? Apa hak kita nak menentukan manusia itu kafir ke tak kafir? Ini Nabi SAW melihat kepada cerita Sayyidina Julaibib ni, tuan-tuan. Manusia itu tidak akan terhina selagi mana dia mengucapkan kalimah syahadah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, daripada kisah ni kita tengok bagaimana ketaatan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Tahan dia mendaluikan kehendak Allah dan Rasul daripada kehendak dirinya sendiri. Sebab itu orang yang cinta kepada Allah dan Rasulullah SAW menyebut dalam sepotong hadis Nabi SAW menyatakan tidak beriman seseorang itu. Tidak beriman, tuan-tuan. Kalau aku ni lebih dicintai daripada siapa? Anaknya,
daripada suaminya, daripada wan nasi ajma'in, masyarakat sekaliannya. Tengok cerita Sayyidina Julaibib, dia tak kahwin tuan-tuan kerana ikut Nabi berperang, tapi Allah Subhanahu Wa Taala gantikan dia dengan bidadari syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kesimpulannya dalam kita menceritakan kisah Rasulullah, keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kena jadikan bulan Maulid Rasul ni bulan ilmu. Bulan ilmu. Pergilah masjid surau, dengarlah kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang lebih dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda kita cinta. Sebab tu kalau kita cinta orang tuan-tuan, kita sebut je suara dia. Sebut je nama dia, betul? Kadang-kadang tak sebut namanya, lalu depan rumah dia nampak dia punya zinc pun dah cukup. Dah cukup cinta. Begitu kita juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak sebut selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari, tak sah kita jadikan panduan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dalam kita menyambut Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita cuba menghidupkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak dapat buat semua, jangan tinggal semua tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Buatlah selagi mana yang termampu muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sampai di sini saja kuliah saya. Mohon ampun dan maaf tersilap bicara, terkasar bahasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'alal umuri dunya waddin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau berkatilah hidup kami ya Allah, mengikut panduan Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau berilah kami pahala yang bermanfaat sampai ke akhir hayat kami ya Allah. Di dalam dunia bersama dengan Rasulullah, di alam akhirat bersama dengan Rasulullah, dan hendak mati tetap bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, jagalah iman kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jagalah akhlak kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.